Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, para pelajar sekalian, hari ini kita sambung semula pembelajaran kita. Kertas satu. Kertas satu ialah karangan, menulis karangan. Jadi pelajaran yang lalu cikgu dah ajarkan karangan bahagian A. Jadi hari ini kita ke karangan bahagian B pula. Okey, karangan bahagian B, bilangan patah perkataannya agak banyak sedikit. Okey, 350 hingga 500 patah perkataan. Jadi untuk kita membahagikan supaya bilangan patah perkataan ini kamu tulis sharp betul-betul. Okey, tak boleh lebih, tak boleh kurang, kerana bila menulis karangan 500 patah perkataan lebih sekalipun masih lagi bukan lagi karangan cemerlang. Mungkin kamu akan dikira penalty untuk tidak layak untuk mendapat karangan cemerlang lah. Jadi cikgu akan bahagikan kepada bilangan patah perkataan tertentu jika kamu lihat di sini. Okey, untuk perenggan pendahuluan cikgu tetapkan bilangan patah perkataannya sebanyak 85 patah perkataan. Jadi 85 patah perkataan itu perlu ada 5 ayat. Okey, ayat pertama, kedua, ketiga, keempat dan kelima. Okey, seperti yang dinyatakan di sini. Okey, kemudian untuk perenggan isi, okey, berapa pula jumlah bilangan isi yang diperlukan? Jumlah bilangan isi yang diperlukan cukup 3. Cukup 3 bilangan isi diperlukan. Jadi setiap perenggan isi kamu perlu menulis 110 patah perkataan sahaja. Plus minus lah, tak lebih tak kurang. 115 okey, 109 pun masih okey. Okey. Jadi dalam average itu. Jadi ada 6 ayat semua sekali. Ayat pertama ialah isi, idea utama dia, apa dia isinya. Okey, ayat kedua huraian dan seterusnya lah. Okey, nanti kita akan pergi satu persatu benda ni. Okey, kemudian perenggan penutup. Okey, perenggan penutup memerlukan 85 patah perkataan sahaja, macam pendahuluan juga. Okey, jadi ada 5 ayat. Dalam 5 ayat ini, formula dia saya lebih suka kepada akronim Terseha-Kesim. Terseha-Kesim, supaya kita boleh ingat formula ini apabila kita menulis bahagian penutup. Baik, ini dia punya pembahagian bilangan patah perkataan. Kalau awak jumlahkan 85, 110 ini kali 3 dengan tambahkan 85, maka jumlahnya kamu akan dapat 500 patah perkataan. So, cukup untuk kamu dapat cemerlang. Baik, jadi untuk memperkasa karangan kamu, untuk melihat kamu punya hasil berjaya ataupun tidak kepada pelajaran ini, lihat buku teks muka surat 56. Jadi cikgu mengambil pendekatan domain pembelajaran hari ini. Untuk domain karangan ialah domain pendidikan. Okey, tajuknya ialah mendidik insan istimewa. Untuk karangan KSSM, untuk karangan pendekatan SPM kamu, dia banyak memberikan pelbagai situasi. Dia akan bagi petikan-petikan daripada artikel, petikan daripada majalah. Okey, bila dia berikan satu petikan, satu artikel pendek, baru diajukan soalan-soalannya. Baik, jadi cikgu nak kamu tengok buku teks muka surat 56. Dekat bahagian atas tu, okey, cikgu nak tunjukkan kepada kamu pernyataan ini. Jadi kamu sila baca pernyataan ini, murid berkeperluan khas. Bila kamu baca maklumat ini, cikgu akan berikan pula kepada kamu soalan selepas memberikan petikan ini. Jadi ini baru petikan. Petikan yang diambil daripada buku teks. Dan soalannya akan diberikan bersama-sama dengan petikan ini. Okey, soalannya apa? Soalannya ini. Okey, soalannya ini. Okey. Petikan tersebut yang awak baca tu menyatakan bahawa murid berkeperluan khas MBK berhak untuk mendapat pendidikan yang sama seperti murid-murid normal yang lain. Pelbagai usaha yang perlu dilakukan untuk memperkasa pendidikan untuk mereka. Jelaskan langkah-langkah tersebut. Inilah soalan dia.
beserta petikan yang terdapat dalam buku teks ini. Okey, dia akan keluar bersama-sama petikan dan juga arahan soalan seperti ini. Jadi macam mana kita nak buat pendahuluan? Baik. Jadi menggunakan formula A1, 2, 3, 4, 5, pendahuluannya. Okey, apa tema daripada isu ini? Apa tema daripada pembelajaran yang kita ikuti sekarang daripada soalan ini? Jadi temanya ialah tentang murid berkeperluan khas. Senanglah. Okey, tema dia murid berkeperluan khas. Jadi, apa tema dia awak tulis murid berkeperluan khas? Jadi, cikgu cadangkan dekat sini. Kita tak perlu lagi fikirkan dulu apa idea-idea lain. Saya nak awak salin saja untuk ayat A1 ini. Awak salin murid berkeperluan khas MBK ialah murid yang disahkan oleh pakar perubatan sebagai murid yang mempunyai ketidakupayaan tertentu. Okey, sebagai A1. Okey. Untuk A2, kenapa murid berkeperluan khas ini mempunyai ketidakupayaan tertentu? Okey, jadi awak boleh katakan kenapa hal ini dikatakan demikian kerana mereka tidak sama seperti murid-murid normal yang lain dalam proses menerima pendidikan formal di sekolah. Okey. Kemudian berikan contoh. Apa contoh dia? Okey, contoh dia kamu ambil dalam buku teks sahaja. Antara ketidakupayaan tersebut termasuklah dari segi penglihatan, pendengaran, pertuturan, fizikal dan masalah pembelajaran. Itu contoh. Okey, kemudian ayat yang keempat, apa kesannya? Okey, kesannya pun awak ambil saja daripada petikan ini. Oleh sebab itu, MBK perlu mengikuti pendidikan khas agar tidak ketinggalan sewaktu pengajaran dan pembelajaran. Itu ayat keempat, kesan. Okey. Kemudian ayat yang kelima, apa kehendak soalan dia? Okey, jadi kalau masukkan ayat kehendak soalan, sehubungan dengan itu pelbagai langkah. Ni kan pelbagai usaha ke pelbagai langkah ke sama. Okey, untuk ayat kehendak ini sehubungan dengan itu. Okey, sehubungan dengan itu. Okey, boleh tulis dekat sini. Sebab itu, gunakan ayat ini. Pelbagai usaha yang perlu dilakukan untuk memperkasa pendidikan untuk mereka. Ini ialah ayat kehendak. Jadi mungkin agak laju penerangan cikgu. Ambil ayat sana, ambil ayat sini. Tapi kamu boleh mengikuti secara pause. Awak boleh berhentikan sekejap video ini untuk awak mengikuti. Daripada mana ayat tema ini ambil. Sebab tu video ini saya buat untuk menjadi revision, ulang kaji awak. Okey, jangan awak kata tak faham. Okey, awak boleh stop, awak boleh rewind balik. Jadi itu fungsi video ini dibuat. Walaupun pembelajarannya agak laju lah. Cuma saya nak tunjukkan kepada awak bagaimana mendapatkan idea-idea. Okey, sepatutnya kena fikir idea sendiri. Tapi itu kemudian. Ini baru nak belajar asas. Macam mana nak menulis ayat-ayat ini dulu. Okey, itu bahagian pendahuluan. Okey, untuk bahagian isi, okey, cikgu tak nak tunjukkan dulu dalam paparan video ini kerana cikgu nak awak tulis dulu ayat pendahuluan, perenggan pendahuluan. Itu saja dulu. Okey, nanti cikgu akan tunjukkan kepada kamu video yang seterusnya. Okey?